الله 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 يا الله 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 يا الله الله. Alhamdulillah, syukurlah dapat jumpa. Last kali jumpa pagi tadi. Lepas tu macam-macam lah naik boat apa benda semua. Solat Jumaat, lepas tu bergerak di KL. Ni dah sampai KL tapi belum masuk rumah lagi. Okey. Belum sampai rumah lagi lah, baru sampai KL. Okey, kita sambung oh. Ya, Oh. Zat. Nombor 3, Zat. Nombor 3. Okey, alright. Okey, Zat. Okey, nombor 3. Apa perkara yang dalam hadis ni dikata mengakukan dosa? Kita nak habiskanlah benda ni. Catit dan catit. Padam ni dulu. Nampak kan tak? Nampak. Rumah ni rumah anak saya. Dia cikgu. Jadi dia pun mengajar online. Saya duduk tempat dia lah. Ni bilik dia ni. Bilik dia mengajar online. Okey. Berjalan menuju ke solat jemaah. Ni Rasulullah sebut dalam hadis. Perkara mengapunkan dosa ni, antaranya kita jalan pergi solat jemaah. Jangan jadi kebanyakan lah yang kita tengok lah. Kebanyakan, tak semua. Dia tak nampak kepentingan dan keutamaan jemaah. Kalau kita pergi outstation ke apa kan, bila kita nak tidur, kita kena ada niat, besok aku nak pergi subuhkan masjid. Kalau orang lelaki, terutamanya. Dan bila kita nak masuk je ke dalam hotel ke, kita nampak masjid dekat hotel tu, kita niat, okey besok subuh aku sebenarnya gini. Gitulah. Gitu. Berjalan ni termasuklah berkenderaan ke, naik motor ke, apa ke, naik kereta ke. Bila perjalanan itu dikatakan menuju ke solat jemaah, Rasulullah kata, dia salah satu perkara yang menghapuskan dosa. Dia salah satu perkara menghapuskan dosa. Jadi, cuba nampakkan, rasakan, apa? Rasakan keutamaan solat jemaah ni. Kalau kita balik dah lewat, kita balik pukul 5.30, masjid dah habis semayang. Orang rumah belum semayang, kita belum semayang. Jangan semayang seorang. Dia yang bagus ni kita semayang dengan 2 orang. Ini nak kena utamakan solat jemaah. Kalau Allah bagi kita rasa betapa besarnya pahala, betapa pentingnya, kita akan sungguh-sungguh usaha tak nak semayang seorang. Kalau cakap rumah kata, mari dia kata, semayang dulu lah. Kita akan kata dengan suami kita, bang penat lah, semayang dulu lah. Tak. Kita akan berusaha untuk dapatkan pasangan untuk semayang. Itu nama dia, jemaah. Itu nama jemaah. Kalau tak dapat pergi masjid, ada hal ke apa benda ke, saya kat rumah. Yang penting, jemaah. Rasulullah dah sebut, jama'atul barakah, jama'atul rahmah. Rasulullah dua perkara dalam jemaah ni. Berjemaah itu berkat, berjemaah itu rahmat. Berkat kita dah faham, rahmat kita dah belajar.
Okey. Jangan sembahyang seorang. Sedapat mungkin, jangan sembahyang seorang. Kalau dapat dengan anak, sembahyang dengan anak. Jangan sembahyang seorang. Anak, cubalah pergi pujuk anak. Jangan anak kita sembahyang sebelah bilik sana, kita sembahyang bilik sini. Apa tindakan yang kita kena buat, supaya kita dapat lakukan benda yang mengampunkan dosa ni? Dia tak lain tak bukan, kita memahami akan kelebihan solat Jumaat. Saya cerita lah ni, masa kelas mereka. Bagaimana ada seorang sahabat ni, dia layan tamu. Kali dia pergi masjid, orang dah habis dah. Sembahyang Isyak. Masjid pun dah kunci dah. Dia punya sedih. Dia sembahyang Isyak 27 kali diulang. Kenapa? Dengan harapan dia dapat pahala 27 kali. Macam mana Rasulullah janji. Bila malam dia mimpi dia macam mana? Mimpi dia naik kuda dengan orang kampung dia. Yang mana kebanyakan orang kampung ni punya jemaah. Tapi dia cuba nak pecut kuda dia, nak potong orang-orang kampung tu, tak dapat. Maka ada yang hampir dengan dia tu, orang ni toleh belakang. Dia kata, kau tak payahlah perkenalkan kuda kau je. Kau tak akan dapat potong kami. Dalam mimpi ni lah. Maka lelaki ni pun tanya, kenapa aku tak boleh potong kau? Sebab tadi kau tak sembahyang Jumaat, kami sembahyang Jumaat. Ini kisah dalam kitab, dia cerita begitu. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tahu akan kepentingan solat jemaah. Janganlah suka solat seorang-seorang walaupun ada kawan dekat rumah. Walaupun ada kawan boleh jemaah. Mintalah dengan Allah, ya Allah, datangkan aku kawan untuk berjemaah. Kalau ada anak tak sembahyang jemaah, maknanya kita ada rezeki untuk berjemaah. Anak ada, tapi anak tak jemaah, dia nak sembahyang seorang gitu. Anak pun tak faham, kita faham, tapi Allah tak izinkan. Minta dengan dia, ya Allah, izinkanlah aku solat jemaah. Semoga Allah bukakan hati anak kita yang perempuan ni, dia nak sembahyang jemaah kita. Lepas tu kalau orang dah dapat rasakan, Allah dah letak dalam hati dia betapa penting solat jemaah ni. Itu kita nampak orang tu tua dulu kan. Dia umur 88, 90, isteri dia meninggal. Minggu depan dia kahwin lain. Dia dah tak larat pergi masjid. Isteri dia pun masa tu dulu tak larat pergi masjid. Jadi mereka sembahyang kat rumah. Dalam keadaan berjemaah. Orang nak cakap apa dia kahwin. Dia ada orang matchkan dia. Dia kahwin. Kenapa? Dia adalah untuk mendapat kelebihan pada solat jemaah. Kalau kita tak rasa benda tu, memang kita pun tak boleh lah. Sebenarnya, kita pun tak boleh. Lepas tu minta Allah rasakan, rasa rugi bila tak dapat kebaikan. Minta doa dengan Allah tu hari-hari. Ya Allah, jadikan aku ni, hati aku ni, kalau tinggal taat, walaupun taat itu sunat, aku rasa rugi pada hati aku. Rasakan juga dalam hati aku, kalau aku buat benda makruh, aku rasa macam tak best. Walaupun makruh tak berdosa. Nak kena minta gitulah. Minta dan minta. Moga-moga Allah beri kita lah. Macam saya tadi, saya dah resah dah, buat apa saya nak balik ni. Tengok jalan game. Kalau saya fikir nak mengajar malam ni. Boleh kalau saya tak mengajar pun orang tak cakap apa. Betul tak? Ni kelas sendiri, bukan ada kelas tajam apa-apa. Kalau dia kata, okey kelas batal, saya penat. Boleh tak cakap? Rasa-rasa ada orang marah lah. Boleh, tak ada. Marah betul tak? Tak ada marah, Ustaz. Itu orang kata, Ustaz penat daripada dumun. Tapi saya tak fikir gitu. Kalau saya berdiri bukan menghalang lah. InsyaAllah lagi Allah izinkan, saya akan ajar. Tak kisahlah. Penat tak penat itu bukan soal lain.
Apa yang kita kena minta dengan Allah supaya Allah datangkan hati kita ni kuat dalam taat. Dan bukan rasa benda ni bukan benda-benda yang ringan. Especially bila saya rasa kebanyakan yang belajar ni, ada yang bagus lah, ada juga yang dah belajar. Kebanyakannya fardu ain dia tak berapa lengkap. Itu pandangan saya lah. Saya tak tahu lah betul tak betul. Ramai yang baru nak belajar dengan detail. Saya rasa itulah. Jadi kalau saya rasa saya terlepas kelas, saya rasa ini satu kerugian buat saya dan kerugian buat orang kawan. Sebab dia dah sedia nak belajar malam ni. Saya pun kata jadual malam ni macam ni. Lepas tu minta dengan Allah supaya semua dapat kekuatan untuk terus belajar. Sekarang ni dah buka masjid ni, kalau kita tengok malam-malam dah tak sampai 200 lah pelajar. Tak sampai 200 lah. Banyak dah mula balik pergi masjid. Tak apa dah, siapa nak pergi masjid balik, pergi dalam masjid. Tak ada masalah apa-apa. Janji belajar itu mesti belajar, fardu ain. Mesti topik tu mesti topik fardu ain. Okey. Ada soalan? Sambung. Apa lagi hadis tu dikata? 3 perkara yang mengangkat darjat. Okey, kita copy ni. Kita buat lagi tu slide yang memiliki tajuk yang berbeza. 3 perkara yang mengangkat darjat. Apa lain tak? Alhamdulillah nampak Ustaz. Okey, dari dulu. Ni kotak ni kemudian dengan diisi. Apa makna darjat? Ni yang kena faham. Apa yang dia faham dengan darjat ni? Kedudukan. Kedudukan. Martabat. Martabat. Apa lagi? Tingkatan. Tingkatan. Lagi? Peringkat. Apa? Peringkat. Peringkat. Makam. Makam. Status. Status. Lagi? Apa tak? Mungkin betul. Apa dia darjat ni? Dekat dengan Allah. Apa dia darjat ni? Apa yang dikatakan darjat yang disebut darjat ni? Keturunan. Kedudukan ke? Kedudukan. Kedudukan. Abang dia jawab apa ni? Kemuliaan boleh tak? Jawapan dia. Jawapan dia kalau dalam kitab dia kata kemuliaan. Amboi Bat mana Bat? Amboi Bat tengah di laut ke? Tak pernah masuk kelas Bat. Kemuliaan. Kak Ina masuk Ustaz. Kak Ina dah sampai? Dah Oi. tenang tadi. Kak Ina sampai KL lah? Rawang? Sampai rumah dah. Amboi. Kak Ina keluar awal tadi kan? Singgah solat je tadi. Kat RNR. Saya tadi keluar pukul 2. Singgah. Lepas tu jam. Masuk kumpul jam. Okey. Apa darjat ni? Kemuliaan di sisi Allah. Okey. Apa beza dia? Mesti ada beza kan? Orang yang mulia darjat dengan orang yang kurang mulia darjat di sisi Allah. Apa beza dia? Tak Katakan Allah pertanyakan darjat dia dekat dunia.
Yang ni Allah tak naikkan darjat dia. Apa yang ketara orang yang mulia darjat? Takwa balik. Takwa. Dia lagi mudah pada mendapat takwa. Tu orang mulia darjat tu. Kadang-kadang kita dalam kitab kata kan, orang yang sakit, Allah nak ampunkan dosa, Allah nak naikkan darjat. Betul tak? Kan kita biasa dengar ni kan? Biasa dengar tak perkara ni? Orang yang Biasa, tinggi, Allah nak ampunkan dosa, Allah nak naikkan darjat. Pernah dengar tak benda ni? Benar. Benar. Orang yang berjalan kaki ke masjid, Allah nak satu langkah, satu dosa hapus, satu kebaikan pahala, satu darjat dinaikkan. Pernah dengar tak ni? Hadis ni? Pernah dengar betul. Apa darjat ni? Makin tinggi darjat, makin mudah nak taat. Seperti mana para wali, seperti mana orang soleh, yang Allah muliakan darjat mereka. Kenapa? Mereka lebih takwa berbanding dengan yang lain. Jadi ini perkara yang Rasulullah sebut, dia akan menaikkan darjat. Okey, apa darjat ni? Apa dia? Pertama, memberi makan. Bagi makan orang. Bagi orang makan. Bagi orang makan buka puasa ke, bagi orang ke anak yatim ke, berikan mereka pada keperluan ke, tak kisah macam mana pun. Sedekah makanan kat masjid ke, orang baca Yasin, belilah apa-apa bagi orang baca Yasin bagi orang makan. Atau tak ada apa-apa rancangan, tak ada apa-apa event kat masjid. Kita cakap dengan orang masjid, ni saya beli burger ni 50, nanti lepas Isyak nanti bagi dia orang. Kalau nak bagi yang Isyak tak habis, orang tak makan dah malam. Lepas Zuhur dia bagi. Ingat tak saya cerita pasal makcik yang kena potong kaki? Nah, bila nak mati dia kata, cantik je. Malaikat turun, putih-putih. Ingat tak cerita tu? Tak ingat. Tak ingat? Ada Ustaz ingat. Makcik yang cuci telekong tu ke Ustaz? Saya dah cerita lah kan? Dulu. Makcik yang cuci telekong. Ada Ustaz. Ada. Ya. Makcik yang selalu belanja budak-budak. Dah cerita lah mana tu. Alah. Tak masuk lagi. Saya nak cerita apa ni? Dah cerita orang makan. Lagi. Tak pernah cerita tak dengar? Yang masuk lambat mungkin tak dengar kot. Ni dulu-dulu saya cerita ni. Ini Ustaz cerita, ada seorang Ustaz cerita. Cerita Ustaz saya tak dengar sebab saya orang baru. Okey. Cerita sikit boleh tak ulang? Ada satu Ustaz cerita. Ustaz ni dia ceramah Maulid Nabi dekat satu tempat di Perak. Bila dah habis ceramah, ada budak ni memang dia datang surau lah. Jadi budak ni berlari dapat ke Ustaz. Ustaz ni nak balik. Dia kata, Ustaz boleh datang tak tengok mak saya? Mak saya tengah nazak. Ini Ustaz ni cerita ni. Mak saya tengah nazak. Ustaz ni kesian. Ikutlah juga orang kampung pun ada yang pergi. Orang surau. Ustaz main lah Ustaz. Tengok mak saya kejap tengah nazak. Ustaz ni pergi. Ustaz ni cerita kisah ni. Nampak lah mak dia tengah baring. Tapi jangan tutup aurat lah. Sebab ada orang luar yang hantar isteri mereka untuk ziarah. Jadi anak takut lelaki pun tengok mak dia. Jadi dia orang pakai kat tudung telekong. Habis dia kata apa? Masa nak asal tu, dia kata dengan anak-anak dia, nak kau tengok atas cantik, malaikat-malaikat turun. Berseri-seri, putih muka malaikat turun, nampak ramai malaikat turun. Lepas dia cakap tu, dia pun mengucap beberapa kali dan dia pun meninggal dunia. Okey. Ustaz ni tengok dengan kagum lah. Dia boleh kata dia nampak malaikat, dia boleh mengucap dengan jelas. Ulang beberapa kali ucap tu.
Anak tak ajar pun, dia ucap. Anak dah ajar sebelum tu, tapi dia tak ucap. Tapi bila pandang atas, dia nampak, boleh ucap. Maka ustaz ni kata dia tanyalah dengan anak-anak dia ni, apa amalan mak ni? Nampak dia mati dah kena baik. Jadi mak dia ceritalah, anak cerita. Dia kata rumah dia ni, sebelum ada highway, adalah perjalanan orang pergi utara. Jadi dia ada dua rumah, satu rumah ni rumah kecil. Dan rumah kecil ni dia buat surau. Jadi dia tulislah tanda surau ke apa benda ke, dan dia nampak orang-orang yang nak pergi jalan ke utara ni, ada juga yang singgah lah di surau ni. Jadi mak dia ni, kerja dia, 3 hari sekali ambil telekong basuh, letak yang baru. Atau telekong lain lah. 3 hari kan basuh, gantikan. Dia ada 6 helai. Dia 3 hari dia basuh, dia ganti. Sampailah bapak dia meninggal. Lepas bapak dia meninggal, anak-anak ajak dia duduk rumput tak nak. Dia kata dia nak jaga ni lah, tempat orang yang transit ni. Tempat orang rehat ni. 3 hari kan, lepas tu kalau dia nampak orang datang, dia perasan, dia bawa air sirap, dia suruh minum sebelum pergi perjalanan. Dia kata lah, saya yang jaga surau ni. Dia kata ni surau ni bapak suami saya punya rumah. Rumah saya sebelah. Dia bagi dia minum. 3 hari sekali ambil telekong basuh. Ganti dengan telekong 3 helai. Lepas tu ini pula basuh 3 hari. Ini ganti, dia rotate. Dan makcik ni tak ada kerja lah. Dia tak ada kerja. Dan kerja dia, bila budak balik sekolah, pukul 1, 12.30, dia akan siap air sirap. Belum bekas. Satu tong dia buat. Dan dia akan letak depan rumah dia. Dia letak air tu kat atas meja. Jadi bila budak-budak ni keluar, dia akan tuangkan air, dia bagi minum cuma belum. Dia minum dulu sebelum balik. Dia bagi minum. Dan dia buat kerja ni bertahun-tahun. Sampai budak sekolah semua kenal dia. Itu jadi tidak apa dia? Memberi makan. Maka ustaz ni dia kata apa? Dia kata dengan anak-anak makcik ni apa? Memang layaklah mak awak dapat usul khofimah. Tu dia kata. Dia bagi minum pada budak-budak jalan kaki ke sekolah. Dia bagi minum. Dia tuangkan air sirap. Dia bagi minum. Ramai budak dulu kan ramai jalan kaki sekolah. Dia bagi minum. Sebab tu jangan rasa malu nak beri makanan pada orang. Rasulullah kata Allah akan mengangkat darjat engkau. Dan mereka perasan bila mak dia dah kerap buat benda ni, mak dia kelihatan lebih kuat ibadat. Sampai mak dia kena kencing manis, kena potong kaki kanan. Dia kata mak dia masih dah duduk lumpuh, mak dia mengesut-ngesut. Ambil telekong, basuh juga. Pakai tongkat berdiri, jemur, ganti juga. Mak dia kata dia takkan tinggal kerja ni. Dan mak dia usaha juga macam mana. Minta tolong jiran supaya dapat angkat air tu untuk bagi dia boleh minum. Mak dia tetap buat. Mak dia kata ini benda yang sangat baik tu buat. Akhirnya husnul khatimah. Ada ustaz ni ada cerita satu kat saya tau. Yang ni dia cerita kat saya, dia cerita kat kuliah. Dia kata apa dia juga pernah tengok ada seorang pakcik. Pakcik ni dia meninggal gitu juga. Tapi dia pun kadang-kadang jemaah kat situ, dekat dengan rumah dia. Dia kata, dia perasan, pakcik ni bila malam Jumaat, baca Yasin kat surau, tahlil kat surau, dia akan pakai baju putih, serban putih tu dia pakai, dan dia akan pakai kemas. Sampai orang perasan, pakcik ni dia gosok baju, kira orang kata kalau tajam lah. Dan dia baca tahlil, dia baca Yasin, lepas tu orang buat zikir lah, orang kampung kan dia buat zikir lah. Dan dia kelihatan sangat khusyuk berbanding orang lain. Dan dia ambil minyak wangi dia pakai, dia pas kat orang lain suruh pakai sama. Dia ajak dengan kawan duduk dalam bulatan, jangan duduk jauh dalam bulatan. Dia yang uruskan. Pakcik dia pun sama dia kata. Bila dia meninggal, dia cakap perkataan sama yang macam makcik dia cakap. Ini pakcik tu orang lain lah. Jadi ustaz dia kata, dia memuliakan majlis zikir. Sebab itu Allah beri dia
husnul khatimah. Sebab tu saya cakap, majlis zikir ni apa-apa saja majlis yang ingatkan kita pada Allah. Dengar online, jangan tak pakai tudung. Itu dia cakap. Tak muliakan majlis ingat Allah. Pakcik tu saya pakai baju putih, duduk tahlil, duduk elok-elok, baca dengan khusyuk. Pakai wangi-wangian. Dia kata ni majlis ni malaikat rahmat datang. Tapi kalau kita makan benda bau, Nabi kata jangan datang masjid. Ulama kata dia menyakiti malaikat rahmat. Dia pakai gini-gini. Lepas tu dia rajin pula sedekah makanan lepas tahlil malam Jumaat. Bayar Yasin, dia lah antara orang yang kerap bagilah. Kadang dia beli burger, kadang dia buat nasi lemak sikit-sikit. Dia macam-macam dia buat. Kenapa? Dia juga tahu memberi makan ini mengangkat darjat seseorang. Okey. Faham tak? Apa moral of the story? Faham Ustaz. Sedekah. Sedekah, jangan kedekut. Sedekah lah, apa dapat sedekah? Makanan ke, pada masjid surau ke, pada budak-budak sekolah ke. Ni nak budak nak sekolah. Kita buat pisang masjid, buat pisang. Ya, bang. Bawa pisang dia Ustaz. Hantar pisang? Tak kisahlah. Apa-apa. Ni budak nak sekolah ni kan. Jadian lah kita belilah apa-apa coklat-coklat ke, bagilah satu kelas. Tak mahal mana pun, kalau coklat RM3. Kumpul lah duit, 30 orang RM90. Bagi cikgu satu. Cakap ni hari ni jadian anak saya. Beri makan. Pergi rumah anak yatim. Hantarlah setiap bulan secara konsisten hantar. Bagilah beras berkampit yang masak 3, begitulah. Tak kira lah apa-apa barang yang kita perlu. Nak hantar sardin ke, nak hantar apa ke, hantarlah. Kenapa? Memberi makan. Memberi makan. Bagi orang makan, Allah naikkan darjat. Bagi orang makan, kita akan mudah berubah. Bagi orang makan, kita akan ada lebih semangat untuk taat pada Allah. Kenapa? Darjat telah dinaikkan. Faham tak darjat ni cerita tadi kan? Lebih mudah nak tahan. Beri makan. Apa tindakan berusaha memiliki sifat pemurah. Tak nak ada kedekut. Wah? Yes, wah? Okey Ustaz, nak tanya Ustaz ni kalau katakan orang saya bila kita buat air lah katakan ni bukan cerita apa lah. Buat air lepas tu macam Jumaat kita buat air lepas tu orang tanya kan dia kenal kita lepas tu kau buat apa ni untuk apa ni? Kita cakap tak apa untuk kau minum. Itu je cakap kita. Boleh Ustaz ni Ustaz? Itu bukan kalau takut nanti kita ingat kita riak pula kan. Tapi kalau kita lebih tak boleh. Jadi cakap bagi orang Jumaat kadang-kadang sebab budak-budak tahfiz pun ada kadang-kadang itu Ustaz. Elok sebab. Kita keluarkan duit beli susu. Wow, kalau 50 orang minum, berapa ringgit kos? Teh. Buat sejenis kalau fresh orange tu kos dengan air batu semua dengan fresh orange gula sekali lebih kurang sekitar untuk 100 lebih Ustaz. Satu pakai yang kotak besar tu Ustaz. Ada bukanya, ada pembuka air tu. Ada pipe dia kan. Itu buang kos dekat RM40 Ustaz. RM40. Kalau minum air batu dengan air dengan orange berapa? RM40. Untuk berapa orang? Untuk 100 lebih Ustaz. 40 orang? 100 lebih. 100 lebih orang? Ya. Dalam 150 ada? Hampir. Ya. Okey, kira 150. Kos dia nak beli orange, nak beli air batu. Air memang murah lah. Air tak mahal. Air dia RM2 je satu tong sekarang. Dalam 140, dalam RM40 je. Maknanya seorang tu dia punya kos RM30 kot. 30 mesin je tu lebih kurang. RM50 kot. Kalau kos dia seorang RM1,
140. Kalau kos yang sen, RM70. Kalau kau RM40, lebih kurang 40 sen kot. 30 sen lah, 30 sen ada. 35 sen. 30 sen. Wah rajin buat air kat surau. Kalau wah ada masa, akan nak bagi minum orang surau dia ni ramai. Surau dia ramai. Kena subuh apa orang wah? Subuh 6, 7, staff 7 kan 7, 16 ada 100 lebih Ustaz. 100 berapa kan? 7 kali 20. 7 kali 16. Oh 16, bukan 20. Sorry, PKP. Ya, PKP. 7 kali 16 dah 100. 112. 40, 112. Kalau kita ada geng ni, orang surau yang tukang buat air, dia dapat mana dah buat air. Cuba WhatsApp wah. Ni boleh ada ruang tak nak bagi ikan korang minum? Lepas tu beli kuih lah satu. Tekan minum air ni kan. Beli kuih. Wah pergilah booking makcik yang buat tu. Karipap tu. Katakanlah bagi orang 2. Tapi sekarang bukan boleh minum ke surau? Dia benar ke? Jumaat tak boleh lagi Ustaz. Kapau? Tapi Jumaat abang hantar Ustaz. Makanan Ustaz. Jumaat tadi pun ramai orang pisang, kuih-kuih Ustaz. Orang tak? Orang tak ada nasi lemak bungkus. Jumaat boleh ramai. Siap bungkus kan? Ya Ustaz. Jumaat lagi ramai yang 100 orang main kan? Kalau kita rasa 600 ni kita tak mampu kan nak bagi 600 orang makan. Beli je barang atau minta tolong wah lah kalau wah lapang. Minta tolong wah, dia runci tu banyak pisang kan ke depan tu. Betul. Minta wah bagi minta tolong wah. Kalau wah lapang lah, kalau wah tak lapang tak apalah. Jangan kesian wah nanti nak daftar nama, nak beli pisang. Kalau wah boleh, wah bagi duit aja dekat kedai tu, bagi pisang ni RM5. Turun kedai hantar, dia hantar wah. Boleh Ustaz, boleh. Ya, biar boleh ke kawan ramai kan. Ya. Kenapa? Beri makan. Dia bagi pisang ni tak bagi anggur. Anggur? Tak apa. Beri makan. Anggur mahal sih, Mam. Anggur kalau banyak ni RM20. Kalau nak bagi 600 orang makan, boleh tahan juga lah duit dia. Tak apa nak bagi anggur. Niatkan, Ya Allah, Rasulmu kata memberi makan menaik darjat. Ya Allah, engkau naikkan darjat aku bila aku beri makan ni. Aku harap engkau beri aku balasan. Boleh tak niat gitu? Mengharap bahawa punya pahala. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Tak ada halnya. Kita berharap dengan Allah. Ya, sebab kita harap dengan Allah. InsyaAllah tak, insyaAllah. Pakat-pakat lah. Abang Lim kalau tengok ada geng-geng surau atau abang dia hantar ni apa? Beli apa, roti ke. Rumah saya ada orang hantar lah Jumaat, tapi tak banyak lah orang hantar. Tapi kalau kita sunat, kita keluar, maka dah habis lah. Tak banyak lah orang hantar. Tapi kalau kita nak hantar pada niat memberi makan supaya Allah naikkan darjat kita, bila darjat kita naik, kita jadi orang yang mulia sisi Allah dan kita lebih mudah untuk dapat takwa. Pakat lah. Kongsi aja bagi RM20. Okey. Minggu ni kita kongsi RM10 tak? Dalam masa keluar dia balik. Lewat 6 orang. Dapat RM60. Pergilah surau kita ke, surau orang lain ke, tak tolong orang kawan ke. Tolong lah, berikan pisang kau. Pisang. Kalau orang tak pisang lah. Tak apa. Pisang tak apa. Jangan ingat orang masjid monyet je. Jangan ingat itu. Jangan ingat itu. Orang dulu memang tak pisang. Kenapa? Pisang ni mudah. Dia orang pisang dia tanam kampung betul tak? Betul hantar pisang. Kalau kita mampu hantar apple, hantar apple. Kalau kita mampu hantar burger, hantarlah burger. Saya dekat dulu lah, KP sebelah masjid ni ada abang jual burger. Kami panggil dia Abang Man lah. Dia bukan umur saya juga. Saya panggil dia Abang Man lah. Memang bila petang Jumaat dengan pagi Jumaat, waktu tu je dia buat burger. Dia buat bukan dengan mega. Dia buat ni sebab ada orang tumpah. Ada orang tumpah. Malam Jumaat ada orang tumpah benjo 30, burger 30. Jadi dia cakap lah dengan orang masjid. Malam ni nak hantar macam ni. Jadi kalau ada orang nak hantar, orang tu dapat hantar. Tunggu giliran lah. Takut banyak sangat ni tak makan. Berbuang. Takut tu je. Dia tunggulah kalau ada orang tempah dengan dia hantar.
dia hantar. Sama juga anak buah saya, depan tu jual semak. Kadang-kadang orang bagi RM5. Suruh bungkus-bungkus 20 bungkus, hantar kat masjid Pulau Sebuh. Kadang orang bagi 100, suruh ambil seorang 2. Okey. Kenapa? Memberi makan. Dulu sebelum PKP. Ustaz, tanya sikit. Ya. Mana? Ustaz, dan pada memberi makan ni, contoh orang-orang yang suka memberi makan kepada haiwan, contoh kucing, burung-burung merpati, burung-burung liar ni kan, dia nampak apa-apa tu pasal bila dia tengok burung ni selalu berkumpul satu tempat, atau kucing liar ni kan, boleh tak? Boleh. Boleh juga. Itu dia kira macam mana tu? Allah naikkan darjat dia juga kan macam mana? Ya, boleh makan. Saya tadi nak cerita tu, saya belum sampai lagi. Tapi orang tanya dah cerita. Kita dalam kereta, dalam kereta, dia ada botol mineral tu lah, yang kecil tu. Lepas tu kita belilah makanan kucing ni, kita simpan dalam botol mineral, kita simpan dekat dalam kereta. Nanti kita jalan-jalan pergi makan, pergi Domun ke, tutup. Sehingga kedai makan, kadang kucing datang. Orang lepas kucing kedai makan. Dekat Domun tu, tadi Datuk Aziz cerita, naik bot sampai ke jembatan Domun tu. Belah sana tu ada satu kedai ikan bakar. Popular tapi lambat. Dia kata kucing sampai dia kira 15 ekor kucing tu ada. Sampai kucing ni atas meja. Boleh makan dia tu. Jadi kalau kita nampak itu, dia orang pun ada kucing ganggu orang makan, kita bawa di satu hujung, kita lambatkan makan kucing tu, biar orang makan. Biar kucing makan. Jadi spare dalam kereta. Buat. Bila kita spare dalam kereta, kadang-kadang kita turun, kalau ada kucing dia akan datang belakang kereta kita, dan dia akan bunyi. Nyau, dah boleh bunyi. Lapar, nak makan. Bau makanan kucing tu. Kalau nak tahu dia datang, makanan kucing ni, buat lubang sikit. Dalam botol mineral tu buat lubang, tolong kita. Nanti dia datang kereta kita tau. Macam dia tahu kita ada makanan. Mungkin dia bau, atau memang makanan tu rezeki dia, Allah tolak dia, gerakkan dia, datang kita. Kita pun buka lah kejap, bawa lah dia ke tepi mana-mana, bagi dia makan. Tinggalkan. Kadang-kadang kita musafir, kita singgah semayang. Kamu juga singgah semayang. Kucing orang buang kat surau sekarang ni. Sekarang orang tak pergi surau, orang hantar kucing kat surau. Kucing nampak paling ekor. Kita pergi lah satu sudut masjid mana-mana. Kita ambil kertas surat khabar ke, kita lapik sikit ke, kita bagi letak makanan itu, kita pergi. Biar kucing makan. Mudah-mudahan mendapat darjat kerana memberi makan. Okey, saya dah sempat lah sejamak. Azan kita berhenti sekejap, kita sambung ke tak? Habis azan kita sambung. Tak boleh kita semayang lah, apa? Boleh. Kalau dia boleh semayang sikit. Minit ada pegang saya sambung okey. Ustaz boleh tunjukkan slide sebelum tu tak Ustaz?
Okey Ustaz, dah salin dah. Alhamdulillah. Kita sambung lagi sikit. Yang mana tadi? Slide ni dah salin dah Ustaz. Okey, sekejap. Okey, nampak slide tak? Nampak slide? Nak kamu tadi? Nampak Ustaz? Nampak Ya. Nampak Okey, Ustaz. memberi makan. Okey. Lepas ni, Siapa? saya cadangkan, Aduh. saya cadangkan letak makanan kucing dengan kita. Saya cadangkan. Nanti kalau keluar, pergi makan ke, pergi mana-mana ke, kalau jumpa lah dengan kucing-kucing ni dan kita ada ruang untuk beri dia makan, mari kita beri dia makan. Mari kita bagi dia makan. Supaya apa? Allah menaikkan darjat kita. Faham Allah nak naikkan darjat kita. Tapi kalau kita tak ada suplai makanan, payahlah sikit. Macam mana lagi makan? Betul tak? Sementara nak pergi 7-Eleven, dia pun dah pergi lah. Jadi, apa yang kita kena buat, kita beri dia makan. Oh, tolong ni kita mengaji dalam bahasan. Okey. Jadi, bukan saja beri makan kepada manusia, beri makan kepada binatang. Kalau ada kucing datang bunyi-bunyi, dia bagi dia makan. Kalau kita dengar dalam rumah dia bunyi, dia lapar, dia bagi dia makan. Okey. Yang kedua. Bat, jangan sampai rumah, Bat. Oh, temeluh. Ada yang temeluh. Menyebarkan salam. Okey, nanti nombor 2. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Apa? Coba. Sudah ni. Ustaz ada mana dah Ustaz? Ada rumah anak. Alhamdulillah. Saya banyak berhenti tadi Ustaz. Yelah, bawa anak ramai kan boleh berhenti. Saya tadi keluar daripada Tulung Gombak dah jam. Saya ingat nak balik nak ajar ni.
Saya call anak saya, dia di rumah, saya datanglah tumpang rumah dia untuk ajar. Okey. Saya baru Saya pula baru. arena. Sebelum. Pelan-pelan. InsyaAllah. Tunggu sampai. Okey. Ada catat ni ada satu ucap tama Rasulullah. Ucap tama ni, dia ni Rasulullah ni bila dia pergi ke ketika tu ucapan pertama. Bila dia berhijrah, orang berkumpul nyanyi Tola'al Badru Alaina tu lah. Dan bila dia sampai, dia turun, antara ucapan pertama dia, sebarkan salam. Bertiga apa? Tak ada tahu. Apa bertiga? Beri makan. Berilah makan, sebarkan salam. Ada semua cakap apa? Dari bertiga apa? Berikan senyuman. Rahim. Hubungkan rahim. Bukan. Dan mengubah apa? Abu ini tak pernah baca hadis ni. Solatlah Malam. di malam hari Jumaat. Ya. Solatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur dan kau akan masuk syurga dengan dia kata tadi tutup mic, tolong. Tidak akan saya kena pergi sana di sini tutup mic, tolong tutup mic. Okey. Ni. Apa? Rasulullah buat apa? Buat ni. Sebarkan salam, hubungkanlah silaturahim, berilah makan, sebarlah salam, hubungkanlah silaturahim, dan solatlah di malam hari, manik, tahajudlah Qiyamul, dan kau akan masuk surga dengan selamat. Nampak tak ni? Nampak tak dua ni? Ni. Nampak ni? Nampak tak berdiri ada dua dalam ni? Ni satu. Ni satu. Okey. Jelas dua perkara ni. Mari kita latihlah. Telefon anak kita, saya cakap malam dah. Telefon anak, beri salam. Nak letak telefon, beri salam. Kenapa? Sebarkan. Sebarkan apa? Sebarkan salam. Kenapa nak sebarkan salam? Rasulullah kata, ini adalah antara perkara yang membawa engkau masuk syurga. Kenapa? Dinaikkan darjat. Mengangkat darjat.
Tengok saya nak tunjuk tau. Saya tunjuk ni, hadis ni. Dia ada kaitan dengan hadis ni. Ini apa tindakan kita? Kasih. Sebarkan salam. Mula dengan keluarga atau kenalan dekat. Nanti kita jumpa lah. Apa? Orang pejabat. Jumpa je orang pejabat, masuk je lift, nampak ada orang. Yang kita tahulah muka orang Melayu ni, kita tahu. Betul tak? Sebarkan salam. Assalamualaikum. Kenapa sebarkan salam? Allah akan mengangkat derajat. Kenapa sebarkan salam? Engkau akan masuk syurga dengan selamat. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Kalau macam kita kan, lelaki kan, kita kenal dia kan. Kita Tu ada kita dah belajar kan? Tak boleh. tak boleh kan? Tak boleh. Walaupun saudara ke apa ke, boleh kan? Tak boleh. Tak boleh juga? Tukang marah tak boleh. Oh, okey. Terima kasih. Kan belajar bukan? Bukan? Dah. Cuma confused kan? No. Jangan masuk lift, orang perempuan masuk lift, dalam tu semua lelaki. Assalamualaikum. Amboi, orang lelaki ni kata. Ramah ni dia ni. Nampak pun tak berapa cantik. Walaupun dia sebut itu kalimah salam. Lepas tu, orang lelaki, dia jumpa lelaki seorang, dia bersalam, hukum dia haram. Diam kan, tak salam. Kita belajar tu dah. Ingat dia belajar lama lah dulu Ya, dah belajar dah. Ada slide semua ada tu, dia tunjuk. Dekat mana dia lupa lah. Dalam bagaimana beri salam masa chatting dalam media sosial, dalam WhatsApp tu macam tu? Tulis lah. Assalamualaikum. Jawab lah ya? Kita jawab sama ada kita jawab Waalaikumsalam ke atau kita type. Itu je. Ya. Atau kita type. Atau payah sangat kita ambil ikon tu. Assalamualaikum. Pam kita letak. Boleh juga. Okey. Nombor 3. Dalam hadis dia kata. Solat. Nampak. Di waktu malam. Dia kata benda yang ada kaitan. Ketika manusia sedang tidur. Nampak ni? Ni ada. Betul. Ni 4 ni Rasulullah sebut. 3 ni ada kat hadis ni. Ni. Ini nama dia mulai. Menaikkan darjat. Okey. Orang saya tanya. Dalam hadis kata. Menghubungkan rahim. Apa kelebihan dia? Kakak tak dengar. Apa? Panjang umur. Panjang umur. Murah rezeki. Itu tahu. Murah rezeki, panjang umur. Hubungan rahim. Itu dia katakan murah rezeki, panjang umur. Okey. FB 234 apa tu? Dia setiap kali buat recording ada nombor dia Ustaz. Oh, ada buat tag gini lah. Jadi okey. ni sebab ada satu sahabat kata dia tertinggal kan. Dia tonton balik lah. Okey. Kak Salma Ahmad. Kak Salma Ahmad. Kak Salma Ahmad
Tak jawab pula. Kak Salma Anwar. Ustaz sama juga. Ya Ustaz. Saya Ustaz saya. Okey. Saya datang rumah tu hari Kak Salma mana? Salma Ahmad. Ahmad. Oh. Saya datang tu hari rumah Ahmad, Salma Ahmad. Ya, ya. Kak Salma Anwar saya minta maaf. Saya salah orang. Tak apa saya maafkan Ustaz. Saya telefon Kak Salma Anwar. Kak, saya depan rumah. Saya kat Johor kan? Dah dia kata jemput saya ke rumah tapi kat Johor. Saya dekat Johor. Memang kat Johor, Johor Baru Dekat keluar dekat Kulai. Oh, Kulai. Tak jauh dari Johor Baru lah. Saya dah Ya. salah orang tau. Saya nak telefon Kak Salma Ahmad. Saya telefon Kak Salma Ahmad keluar dengan suami dia. Betul lah. Betul lah rumah dia. Belakang betul lah. Pergi telefon. Banyak nama sama dalam ni. Salma Ahmad, Salma ini, kalau Zaitun ada 3, kalau ada 4, nak kena hati-hati lah. Jangan main telefon lah. Orang lain. Tak apa Kak Salma Ahmad? Ya, saya Salma Ustaz. Johor kan? Saya Muhammad Ustaz. Salma Johor. Saya duduk buat Salma amal kan. Muhammad. Nanti Johor. Salma Ahmad Johor kan? Ke Muhammad. Salma Anwar kat Johor. Oh, Salma Anwar Johor. Saya Salma Ahmad Muhammad. Okey. Kak Salma Anwar, nanti saya pergi Johor, saya WhatsApp. Saya kampung saya sana. Saya duduk KL, dia Sedang. Oh, duduk KL. Ingat dulu. Balik kampung Ustaz lagi. Oh, itu balik kampung. Ya, betul. Balik kampung kat Kulai. Ya, betul. InsyaAllah. Ni dah boleh rencana negeri ni. Kalau saya free, saya nak jalan. Lepas dendam, geram ni pasal. Kalau ada ruang nak tidur, saya tidur. Bermalam lah. Kalau tidak, saya balik hari. Okey. Soalan Nampak dia dulu ke tak boleh jumpa semua. Buat catering. Dia tak datang, jauh. Datang. Jauh tak datang. Ni SOP Malaysia berapa orang. Kalau dekat-dekat boleh datang, kalau jauh payah datang. Ada plan. Kita ni nak pergi kawasan-kawasan ni, jalan-jalan lah. Kalau ada jumpa kawan, jumpa lah. Tak jumpa tak apa. Okey. Ini apa kita kata tindakan apa dia? Mujahadah dan istiqamah dalam melaksanakan tahajud atau kita boleh kata apa saja kita kemulan mendirikan malam. Ini kena lawan lah, kena buat. Kalau musafir pun kena buat juga. Buatlah sekejap pun tak apa. Apa setengah jam ke 20 minit ke untuk ibadah, semayang, baca Quran, zikir malam-malam. Buat. Kenapa buat? Satu naik darjat. Kenapa buat? Rasulullah kata, engkau akan masuk syurga dengan selamat. Faham Engkau akan masuk syurga dengan selamat. Lagi satu, darjatmu akan ditinggikan di sisi Allah. Okey, kita pergi ni dah, saya balik rumah. Cukup lah malam ni. Okey, Ustaz. Rasanya bateri pun tak habis ni. Okey Ustaz. Terima kasih. Bukan bateri bukan bateri laptop. Terima kasih, Ustaz. Saya nak habis. Terima kasih, Ustaz. Kena balik Tadi daripada 4.30 pagi sampai sekarang tak boleh tarik hari-hari. Jadi saya kata Ustaz, slide tadi Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Banyak berehat. apa awak ni? Kena rehat-rehat, Ustaz. Slide tadi sikit lagi. Ustaz tak habis salin sikit lagi. Yang mana? Slide last tadi. Oh, nak ambil gambar. Okey. Ya. Ustaz, satu soalan boleh, Ustaz? Boleh. Tanya boleh, no problem insya-Allah. Ustaz kan tadi tak boleh bagi salam kan? Kalau tu kalau lelaki. Tapi kalau kita pergi rumah orang, kita tak tahu penghuni lelaki di dalam tu misalnya. Lain lah, tak nampak kan Ustaz kan? Itu tak apa. Okey, Ustaz. Itulah cerita. Dia tak boleh ni, dia takut dia elak fitnah lah.
Dia nak fitnah. Ustaz, kalau dekat Roblox tu boleh ke beri salam sebagai tanda hormat Ustaz? Tak payah. Tak Kalau payah. perempuan tak payah. Tak payah Kalau lelaki tak apa. Lelaki tak apa. Okey. Kalau polis tu perempuan, boleh pergi dalam. Kalau lelaki tak pergi dalam. Dia nak jalan. Okey. Okey. InsyaAllah. Besok, saya tak akan bagi jadual lagi. Tapi nak catat sekarang boleh. Besok kuliah subuh ada online. Besok kuliah subuh dari Surau Al-Falah. Taman Ceradaya. Taman Kota Ceras. Kitab Musik Hadis. Pukul 8 Idamah Penuntut sampai pukul 9 ada online daripada Surau Kampung Permai. Okey. Pukul 9.30 dengar tak? Dengar. Sampai 10.30 Idamah Penuntut anjuran menguji sekali. Okay. Maghrib Idamah Penuntut daripada Surau Mukhlisin Sungai. Okey. 9 suku sampai 10.30 bab solat Idamah Penuntut anjuran perkesok. Siapa boleh tolong tuliskan saya antara grup? InsyaAllah besok yang Muhsin tu tak ada online tapi ada FB. Jom mengaji Muhsin. Tahu kan FB kan? Nanti saya share juga lah dia punya link, FB link. Okay, so pakai Google Meet. 3 sebelah pagi sampai tu semua pakai Google Meet. Okay, so pakai Microsoft Teams. Besok pukul 9 saya akan share link. Dia dah bagi link kat saya. Pukul 9 saya akan share link. Kita akan baca wassalat dengan tim besok. Siapa nak join, ahlan wassalan. Okey. Boleh. Dapat. Dapat Ustaz. Selamat rehat Ustaz. Selamat rehat. Alamak, Atuk dah penat dia. Tak last tadi minta. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tak apa Zarina, nanti ada orang share dalam grup. Okey. Dia malam dulu lah. Dia dah tutup lah. Saya malam buka balik. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita lagi pada besok pagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.